warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan kita punya kelas kita dengan kita Al-Fatihah dan doa belajar lah ya. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Ihdinas siratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina matakawan alaina qasari rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sadli sadli wa yassirli amri wa'du huddatam lisani yafqahu qawli ya rabbi sadli ya rabbal alamin. Amin. Okay, Haziq dengan Faiz. Terkejut ke hari ni tiba-tiba tak perlu sekolah? Tak. Okay, sebab tak kejut lah. Memang dah tahulah malam tadi Susah post lambat sikit. Tapi tak apa-apa. Kalau insyaAllah minggu depan pun kita akan sebab sekolah tutup untuk 1 minggu. InsyaAllah Ustazah akan sediakan ni lah kelas secara online begini ataupun latihan lah untuk kamu buat sementara sekolah belum buka untuk sesi seminggu. Sebabnya apa? Setakat ni sekolah kita, sekolah SK Bukit Padang berlakunya penularan kes COVID-19 di sekolah lah. Jadi kita takut ada penularan lebih serius. Jadi kita dicutikan selama seminggu supaya kita dapat mencegah ataupun mengekang penularan COVID-19. Sekarang ni memang di COVID-19 ni banyak berlaku di sekolah-sekolah. Bukan sekolah kita aja, sekolah yang lain pun ada juga. Jadi kita kena berwaspada dan jaga SOP. Sebab tu dalam kelas kita sebut jangan jaga SOP. Bukan tak bagi main, tapi kita kena jaga jarak bah. Sebab untuk keselamatan kamu juga, untuk keselamatan keluarga. Okey? Boleh? Boleh. Okey. Haziq. Okey, hari ni Ustazah tak tasmid tau. Ustazah akan ajar kita kaji sedikit mengenai tajuk sirah. Okey? Pernah dengar sirah? Pernah. Kan? Sirah. Okey, tajuk sirah ni adalah kita nak belajar tentang sifat Nabi. Okey. Sifat Nabi. Okey. Apa yang kita nak belajar? Pertama sekali apa yang Ustazah mahu? Pertama sekali adalah Haziq dengan Faiz, tengok dulu gambar yang Ustazah bagi. Nampak ke slide ni? Nampak. Okay, nampak, okey. Cuba Haziq dengan Faiz tengok apa yang Haziq dengan Faiz nampak daripada gambar ni. Ada orang? Ada orang. Orang tengah buat apa? Tak tahu. Okey. Orang tengah apa tu Haziq? Cuba Haziq cuba. Bercerita. Orang tengah bercerita, menyampaikan macam Ustazah mengajar di depan kan, kamu di belakang, kamu nampak Ustazah tengah menyampaikan. Jadi bercerita ni selalunya kita menyampaikan sesuatu perkara kan. Ini adalah dalam sirah kita panggil apa dia? Sifat Nabi. Sifat Nabi iaitu sifat tabligh. Jadi hari ini sifat tabligh yang Ustazah nak tekankan. Ada beberapa sifat yang kamu kena tahu mengenai sifat Nabi. Tapi yang Ustazah fokuskan pada hari ini adalah sifat tabligh. Tahu tak tabligh tu apa? Tabligh tu apa? Orang tabligh kah?
Pernah dengar tabligh kan? Pernah? Pernah? Tidak. Tidak, Faiz tak pernah. Ah. Faiz tak pernah. Okey, tabligh ni kalau kamu perasan ke kalau zaman sini orang akan pakai baju yang jubah-jubah, dia pergi jalan-jalan, pergi masjid-masjid, dia akan sampaikan dakwah. Itu namanya tabligh. Okey, ini adalah apa yang kita nak belajar pada hari ini adalah pertama kita kena huraikan dulu keunggulan sifat tabligh Nabi. Kedua, rumus kepentingan Nabi, sifat Nabi bersifat tabligh, dan yang ketiga aplikasi sifat tabligh sebagai bukti kecintaan Nabi kepada Nabi. Okey, Ustazah teruskan je ya. Boleh Haziq dengan siapa ni? Boleh. Faiz. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan tabligh? Tabligh. Tabligh ni cuba Haziq baca Haziq. Ada nampak kan slide tu? Yang warna hijau tu. Okey. Tabligh bermaksud menyampaikan. Tabligh merupakan salah satu sifat wajib para nabi. Mereka menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah kepada umat mereka. Okey. Lepas tu bagaimanakah Nabi Muhammad bersifat tabligh tu? Faiz boleh bacakan yang bawah tu, Nabi Muhammad tu? Yang bawah tu. Boleh. Okey. Bagaimana Nabi Muhammad bersifat tabligh? Nabi Muhammad berusaha menyampaikan ajaran Islam walaupun menerima tentangan hebat daripada kaum musyrikin. Okey, tanya Haziq dengan Faiz. Okey, ini yang dimaksudkan dengan tabligh. Kalau orang sekarang tabligh ni orang nampak macam orang yang pakai jubah tu pergi masjid, yang sampai tu kan yang tidur di masjid tu kan, itu orang panggil orang tabligh. Tapi maksud tabligh sebenar adalah iaitu menyampaikan. Sebab tu tadi Ustazah bagi gambar macam mana yang Haziq sebutkan tadi, dia mengenai orang yang bercerita kan, orang bercerita, orang menyampaikan. Macam mana kamu bercerita dengan kawan kamu, itu maksud kamu menyampaikan sesuatu ilmu kan, betul tak? Kalau kamu berborak dengan kawan, kamu bercakap dengan kawan, kamu mesti ada menyampaikan sesuatu perkara, betul? Jadi tabligh ni adalah merupakan salah satu sifat wajib bagi Nabi. Bukan Nabi Muhammad saja, tapi semua Nabi. Semua Nabi tabligh ni kena ada, iaitu dia mesti menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah. Apa wahyu yang diterima daripada Allah untuk kita? Iaitu Al-Quran kan. Al-Quran tu macam-macam ada. Apa yang Allah suruh kan. Contohnya solat, puasa, zakat. Ada semua yang perkara-perkara baik yang Allah suruh. Semua Nabi kena sampaikan. Tak boleh Nabi simpan. Kalau Nabi simpan, dia bukan jadi perkara yang disampaikan, bukan tabligh. Tapi itu bertentangan dengan sifat wajib para Nabi. Para Nabi ni mesti kena menyampaikan apa-apa yang Allah bagi, apa-apa yang Allah suruh, apa-apa yang Allah larang, Nabi kena sampaikan kepada umat mereka, iaitu kita lah, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau contoh Nabi Yunus, umat Nabi Yunus lah. Sekarang kita berada di bawah pimpinan pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita umat Nabi Muhammad. Bagaimanakah tadi Faiz baca bagaimanakah Nabi bersifat tabligh? Nabi berusaha menyampaikan ajaran Islam walaupun mendapat tentangan hebat daripada kaum musyrikin. Cuba tengok ayat ni, Nabi Muhammad ni nak menyampaikan sesuatu ajaran Islam pada ketika itu dalam keadaan yang sukar, orang tak kenal Islam, orang tak tahu Islam tu apa. Jadi dia mendapat tentangan hebat lah daripada kaum musyrikin macam kita lah. Contoh, untuk zaman sekarang kan, orang suruh kita buat seperti ini. Contohnya orang suruh kita contohnya buat zalim pada orang lain. Contoh, zalim pada orang lain. Kita tahu zalim tu benda yang tak baik, ataupun kita tahu perkara tu
berlainan atau bercanggah dengan agama, maka kita akan tentang sekuat mana yang boleh kan. Macam tu juga orang musyrikin zaman dulu dia bukan Islam. Jadi bila datangnya ajaran Islam tu, dia rasa macam pelik sangat, dia rasa macam perkara yang luar biasa ataupun aneh, maka ditentang ajaran Islam tu sebab tak ada lagi orang yang memeluk Islam ketika itu. Boleh faham tak Haziq dengan Faiz? Boleh? Boleh. Kita teruskan keunggulan dakwah Nabi. Ustazah akan tekan link ni. Macam mana ni? Okey, Klik Ustazah akan link buka lah. video ini. Klik video ni kan. Sekejap Ustazah buka. Macam mana boleh HTTPS Boleh nampak ke? Ada nampak Ustazah tengah tekan klik? Kau ke nampak slide saja? Ada nampak Nampak slide video? kan? Okey, sekejap Tidak Okey, nampak video. Sekejap Ustazah tukarkan dia punya tu. Sekejap ya. Nanti kita tu Ustazah share dulu dia punya tu. Mana? Okey, Ustazah akan share ni. Boleh nampak? Boleh nampak tak? Boleh. Okey, ini video Ustazah nak Faiz dengan Haziq tengok dulu. Super idol. Apa ni lik? Yang sedang ngapain enggak ada nama? Nama pula. Suara. Rasulullah berdakwah secara sulit agar buat kafir Quraisy tidak dengan suara menyeberang. Ketika itu mereka dengan menyembahan berhala dan untuk menghindari penentangan hebat dari kaum musyrikin terhadap seruan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah. Dakwah secara rahsia ini berterusan selama 3 tahun di kota Mekah. Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam bin Abi sebagai tempat menjalankan dakwah. Rasulullah mengajarkan umat Islam membaca Al-Quran, cara mengambil wuduk dan solat seperti mana baginda. Mereka yang diseru agar menerima agama Islam yang mulia yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Pada saat itu menerima seruan Rasulullah secara langsung. Golongan tersebut sama sekali tidak mau berkata. Kuahira. Wahyudi Kuahiro. Kuahira.
Okey. Dapat tengok video tu? Dapat. Dapat tengok? Okey. Itu sekejap ni. Okey, itu adalah video mengenai kan dakwah Nabi kan? Nabi. Dakwah Nabi. Tadi dia tulis dakwah Nabi secara apa? Secara Secara betul tak? Dakwah Nabi secara sulit. Kalau kamu tengok tadi, dia menceritakan bagaimana Nabi berdakwah secara sulit. Okey, ini adalah sabda. Ustazah sambung Boleh? Masih boleh lagi? okey. Masih satu. Okey, sabda dan dalil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahawa balighuni anni walau ayat. Maksudnya sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat. Riwayat Muslim. Maksudnya setiap orang Islam dia kena sampaikan sesuatu walaupun sepotong ayat. Contohnya lah kan. Okey, Haziq nampak Ahmad dengan Ali bergaduh, contoh. Apa yang Haziq boleh sampaikan, Haziq? Selalu apa yang kita buat? Kalau Haziq dan Kak Dana nampak bergaduh, apa yang Haziq boleh buat? Yes, mas. Tolong. Apa dia? Tolong. Tolong gaduh sekali ke tolong leraikan? Tolong atau tumbuk. Tolong leraikan kan? Tolong gaduh sekali. Tak boleh tolong gaduh, tapi tolong leraikan. Contoh kan Haziq kata jangan bergaduh. Maksudnya kat situ pun Haziq dah pun menyampaikan satu perkara baik, menyampaikan perkara baik itu jangan bergaduh. Kalau bergaduh itu sifat syaitan. Begitu. Maksudnya itulah dia katakan daripada Nabi. Sampaikan daripada-ku walaupun sepotong ayat. Okey. Inilah yang tadi Ustazah sebut tadi. Yang kamu tengok video tadi tu kan. Dakwah secara sulit ataupun rahsia. Okey. Apa yang katakan dakwah secara rahsia adalah pertama, Nabi Muhammad memulakan dakwah dengan orang yang rapat dengan baginda setelah diperintahkan oleh Allah. Tadi kamu tengok tak dalam video tu dia ada sebut nama siapa? Mana? Nama siapa Nabi. siapa yang rapat dengan Nabi? Antara keluarga Nabi yang paling rapat. Ada juga dalam slide ni. Why? Khadijah lagi. Baik. Abu Bakar lagi. Ada nama tu. Mana lagi? Yang Ada dapat nama dengan slide baginda Ustazah? oleh setelah diperintah oleh Allah SWT. Khadijah binti Khuwailid Khadijah binti Khuwailid, As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib Abi Talib, dan Zaid bin Harithah memeluk Islam. Ya, bagus Faiz kan. Ini adalah orang panggil dakwah secara rahsia. Apa dia kata dakwah secara rahsia? Maksudnya Nabi pada mula-mula nak sebarkan Islam tu, Nabi tak ada pun kata marilah masuk Islam, marilah secara besar-besaran kan, pergi kat sana, pergi kat sini, marilah masuk Islam. Tak. Nabi dia buat secara senyap-senyap je dulu. Dia bagi dakwah tu kepada keluarga dia. Inilah keluarga dia, Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi. Abu Bakar As-Siddiq ni kawan baik Nabi. Ali bin Abi Talib ni sepupu Nabi. Zaid bin Harithah ni anak angkat Nabi. Maksudnya kalau kamu tengok nama-nama ni, semua yang keluarga Nabi yang paling dekat dengan Nabi. Tak ada yang Nabi tak kenal. Semua yang Nabi kenal. Jadi dakwah tu tersebar melalui keluarga Nabi. Apa cabaran Nabi Muhammad SAW buat dakwah ni? Pertama, ada yang tak menerima dakwah Nabi, iaitu Abu Talib, bapa saudara Nabi sendiri. Abu Talib ni siapa? Abu Talib. Cuba tengok nama Ali bin Abi Talib tu. Di mana? Ali bin Abi Talib tadi Faiz ada sebutkan Ali bin Abi Talib. Abu Talib ni merupakan bapa kepada Ali. Bapa kepada Ali iaitu bapa saudara
Maksudnya bapa Ali, bapa saudara kepada Nabi Muhammad. Walaupun Nabi rapat sangat dengan bapa saudaranya sebab bapa saudara yang jaga Nabi kan. Nabi kan anak yatim piatu. Dia mak ayah dia dah meninggal sejak kecil. Nabi dijaga oleh bapa saudara dia. Abi Talib ni walaupun dia sangat sayang Nabi Muhammad ni, tapi dia bila Nabi Muhammad sampaikan Islam tu pada dia untuk masuk Islam, Abi Talib tak nak terima. Tapi dia tak adalah marah-marah. Dia cuma tak boleh terima dakwah Nabi. Dia tak nak masuk Islam. Tapi dia masih sayang Nabi ya. Itu katakan cabaran Nabi Muhammad SAW nak sampaikan Islam tu. Sebelum sampai pada kita tu, bayangkan Nabi Muhammad ni sampai pada keluarga pun tak semua orang boleh terima kan. Bayangkan sekarang dulu kecil, sekarang besar sangat banyak umat Islam. Apa tindakan Nabi? Amanah, memikul tanggungjawab tabligh, tidak berputus asa. Maksudnya walaupun contoh orang tolak kan. Contoh kan, kalau kamu lah kan, kamu buat sesuatu kan. Jom pergi solat. Jom contohlah Faiz dengan Haziq ajak kawan-kawan pergi solat contoh. Lepas tu kawan-kawan tak nak pergi solat. Apa yang kamu rasa? Rasa apa? Terima je lah. Okey, Haziq kata terima. Okey, Faiz? Kalau Hampa tak? Rasa kecewa tak? Orang ajak pergi solat tapi tak ada orang nak ikut pun. Tak ada orang tu pun, tak nak ikut pun kan. Adalah, mesti ada rasa sikit kan. Rasa macam sedih kan. Ya. Betul tak? Macam itulah juga perasaan Nabi sebenarnya. Nabi pun sedih kalau orang tolak dakwah dia. Tapi Nabi tak berputus asa. Teruskan juga menyampaikan wahyu Allah. Okey, yang kedua adalah dakwah di Bukit Safa. Tahu Bukit Safa? Pernah dengar tak kisah Nabi Muhammad SAW dia panjat satu bukit, bukan Gua Hira. Kalau Gua Hira tu tempat Nabi dapat wahyu. Bukit Safa ni merupakan satu tempat Nabi ni dakwah secara terang-terangan lah. Dakwah Nabi naik Bukit Safa tu bukan rendah ya, tinggi, sangat-sangat tinggi. Tinggi Nabi naik, lepas tu Nabi menyeru kata, wahai penduduk Mekah. Macam tu. Marilah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bila Nabi buat begitu, apa yang jadi? Orang-orang sekeliling bukit penduduk Mekah ni sangat-sangat pelik. Dia sangat-sangat pelik, dia sangat kata apa yang Muhammad buat di atas tu? Apa yang disampaikan tu? Rupanya Nabi Muhammad SAW tengah sampaikan Islam. Tapi masalahnya bila buat macam tu, apa yang berlaku, apa cabaran yang Nabi hadap? Iaitu pertama, kaum musyrikin sangat-sangat marah. Mencaci, menghina dan membunuh Nabi dan keluarga. Kedua, Abu Lahab. Abu Lahab ni siapa? Cuba tengok slide, Abu Lahab ni siapa? Abu Lahab ni Abu Lahab Nabi naik ke Bukit Safa banyak kan? Yang kat cabaran tu, yang sebelah kanan. Abu Lahab ni siapa? Saudara Nabi. Bapa saudara Nabi. Kamu pernah dengar surah ni tak? Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Surah Pernah. Abu Lahab kan? Betul tak Haziq? Pernah kan? Ya. Inilah surah Abu Lahab. Abu Lahab ni merupakan bapa saudara Nabi tau. Walaupun dia bapa saudara Nabi, dia sangat tak suka Nabi bila Nabi tak sampaikan dakwah Islam. Dia sangat tak suka. Dia menyakiti Nabi. Dia masa Nabi Muhammad SAW tengah solat di depan Kaabah, dia tekan kepala Nabi, dia pijak kepala Nabi, dia nak bunuh Nabi. Itulah Abu Lahab. Sebab tu Abu Lahab tu ada surah khas di dalam Quran. Allah mencela tindakan Abu Lahab ni. Sebab sangat jahat pada Nabi Muhammad SAW. Macam itulah penerimaan orang penduduk Mekah ketika itu. Orang Nabi Muhammad SAW ajak masuk Islam tapi diorang tak nak terima. Tapi lagi diorang marah, mencaci, menghina dan memulau Nabi. Memulau Nabi ni maksudnya, tahu kan pulaukan Nabi maksud tak nak berkawan, tak nak bergaul dengan Nabi dan keluarganya. Dia pulaukan habis. Itu adalah cabaran ketika Nabi berdakwah di Bukit Safa. Apa yang Nabi buat? Tindakan Nabi? Okey, siapa nak baca yang tindakan Nabi tu? Ada 1 dan 2 tu.
Yang nombor 1, yang tindakan Nabi yang bawah tu sangat sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran, merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Bayangkan, contohkanlah kita kan, kita ajak orang buat baik, lepas tu orang marah kita, orang pukul kita, orang caci kita, orang hina kita, orang pulaukan tak nak kawan dengan kita, apa kita rasa? Kita mesti rasa sedih, kita mesti rasa down kan, betul tak? Kita rasa kecewa dan sebagainya, betul? Mesti kita rasa macam dah tak kuat, betul? Tapi Nabi ni dia tak macam tu. Nabi ni dia sangat sabar dan tenang. Tak sabar, dia kata sabar. Dan dia sangat tenang menghadapi segala orang kata rintangan dan cabaran yang dihadapi oleh Nabi ni. Orang marah, orang pukul dia, orang nak bunuh dia, Nabi sabar. Bahkan dia bukan tu je, dia rancang lagi strategi dakwah supaya dakwah Islam tu berkembang luas. Apa rancangan Nabi tu kita boleh tengok seterusnya. Dakwah di Taif. Pernah dengar tak dakwah di Taif ni? Siapa pernah dengar? Apa peristiwa yang berlaku di dakwah di Taif tu? Cuba kamu baca yang tu. Semasa di Taif, baginda berdakwah menyampaikan Islam. Nabi pergi satu tempat namanya Taif. Taif ni Nabi pun seru juga kata, marilah peluk Islam, marilah mengisahkan Allah dan Rasul dia. Apa yang terjadi kat situ? Siapa mau baca kat sini cabaran dia? Apa yang terjadi pada Nabi ketika itu? Diejek, dihina dan dilontar batu sehingga cedera dan berdarah. Pernah dengar tak kisah ni? Pernah dengar tak kisah Nabi dibaling batu sehingga berdarah? Belum. Belum. Tak pernah dengar? Okey, kisah ni mungkin kamu pernah tengok kot video kot tapi lupa ke apa kan, tapi tak apa, Ustazah ulang balik. Kata Nabi pada ketika Nabi datang Taif ni, Nabi datang marilah peluk Islam, marilah isahkan Allah, isahkan Nabi dan sebagainya kan. Tapi apa yang jadi, penduduk Taif tu dia ketawakan Nabi. Dia ejek Nabi, dia rasa macam dia macam mempelekehkan Nabi. Dia ejek, hina, lepas tu akhirnya dia geram sangat penduduk Taif ni, dia baling batu pada Nabi sehingga Nabi berdarah, luka. Sampai ke orang kata kasut Nabi, darah Nabi tu kalau ditumpah ke tanah tu boleh menyebabkan malapetaka sebab Allah sangat marah kan. Ini yang terjadi pada Nabi kan. Bayangkan, kita nak ajak buat baik, nak masuk Islam, tapi dibalas macam tu kan oleh penduduk Taif. Kalau kita pun sangat sedih lah kan. Sangat sedih, sangat kecewa dan sebagainya sebab kita nak ajak buat baik tapi orang buat kita pula kan. Apa tindakan Nabi? Sentiasa cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan. Inilah sifat Nabi yang sangat-sangat kita kena contohi. Orang buat kita, selalu kalau orang buat kita balas balik tak? Kalau orang buat kita, contohlah orang tumbuk kita lah, apa yang kita buat? Redha je atau kita selalu balas? Tak balas. Selalu balas Faiz? Haziq? Tak. Balas juga? Tak. Balas lah. Kalau kita geram kita balas kan. Tapi Nabi ni dia bukan dia kata dia tak nak balas. Dia tak balas pun dengan kekerasan sebab dia tahu orang-orang penduduk Taif ni tak tahu apa-apa. Maksudnya dia sabar. Dia sangat sabar. Inilah satu sifat yang kita boleh contohi sebenarnya. Okey, seterusnya. Boleh faham ke setakat ni? Ada tiga perkara, 3 dakwah Nabi iaitu dakwah secara rahsia, lepas tu dakwah di Bukit Sofa, lepas tu dakwah di Taif. Okey, boleh? Boleh Haziq dengan Faiz? Boleh. Boleh. Okey. Lepas tu yang keempat adalah dakwah dengan penulisan. Dakwah dengan penulisan ni maksudnya Nabi utus surat kepada raja-raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habsyah, Parsi dan Mesir. Ajaran apa yang Nabi buat adalah Nabi menyuruh dengan surat tu marilah peluk Islam, mengisahkan Allah,
mensaksikan kembali pada Allah dan Rasul dia. Tapi masalahnya apa yang berlaku cabaran di sini adalah apa yang terjadi. Cuba baca yang cabaran dia tu. Cabaran. Okey. Sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam dan ada yang mengancam memerangi umat Islam. Okey. Sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam, ada yang mengancam memerangi umat Islam. Itu yang terjadi juga. Maksudnya bila Nabi tulis surat untuk ajak peluk Islam, pemimpin-pemimpin macam raja-raja ni dia tak nak. Dia tak nak terima Islam. Bahkan dia ancam. Ancam tu maksudnya nak perang dengan umat Islam. Sedangkan umat Islam tu tak adalah besar mana kan ketika itu. Seperti kita kan umat Islam ramai. Masa zaman Nabi tu sikit aja. Sangat sikit umat Islam tu. Jadi itulah yang terpaksa dihadapi oleh Nabi, tapi Nabi masih tak berputus asa sehingga terbukanya apa orang panggil apa? Akhirnya terdirinya negara Madinah. Tahu Madinah? Tahu negara Madinah? Siapa pernah pergi umrah? Siapa pernah pergi umrah kat sini? Okey, kalau tak pernah pergi umrah pun pernah tengok kat TV tak orang pergi Kaabah tu, orang buat ibadah haji tu yang pusing tu kan? Ada. Ada kan? Kalau kejap lagi Ustazah tunjuk sedikit gambar Madinah. Madinah sekarang adalah hasil daripada perjuangan Nabi menyebarkan Islam. Kalau Nabi tak sebarkan Islam, dakwah Islam tu, maka Madinah tu pun tak ada. Madinah adalah satu negara Islam. Nantilah kita tengok gambar je sekejap. Okey, apakah kepentingan Nabi Muhammad SAW bersifat tabligh? Okey, siapa nak baca? Saya. Okey, baca. Ajaran Islam tersebar luas. Okey. Semakin ramai meninggalkan menyembahan berhala. Okey. Akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Okey, keempat. Amalan jahilah seperti menilak nasib dihapuskan. Okey. Okey, maksudnya sekejap Okey, maksudnya kat sini adalah besarkan jap. Okey, ajaran Islam tersebar luas. Dengan berkat kesabaran Nabi tu, apa jadi? Ajaran Islam tu tersebar luas. Maksudnya tak ada. Macam mana sampai pada tu? Sekejap. Quraisy. Quraisy. Pernah dengar Quraisy? Pernah sikit. Yelah. Quraisy ni kan Quraisy ni merupakan bangsa Nabi lah. Nabi ni berbangsa Quraisy. Kaum Nabi nama Quraisy. Ajaran Islam bukan selepas daripada orang Quraisy, termasuklah kamu. Kamu adalah hasil daripada dakwah Nabi. Dakwah Nabi yang dulu susah-susah kena balik batu semua, akhirnya kamu pun perlu Islam. Kita dilahirkan sebagai Islam. Yang kedua, semakin ramai meninggalkan penyembahan berhala. Dengan dakwah Nabi ni, akhirnya ramai orang yang tinggalkan berhala. Contohnya, pernah dengar kisah Bilal bin Rabah? Pernah dengar kisah Bilal bin Rabah? Tidak. Pernah dengar Bilal bin Rabah ni satu kisah di mana Nabi ada seorang hamba bernama Bilal. Dia diletakkan batu di atas dadinya. Pernah dengar? Pernah dengar kan? Letak batu atas dadi, tengah mati dekat padang pasir. Padang pasir tu dah lah panas. Kalau kamu pegang tanah dia pun kita boleh rasa macam terbakar kaki kita. Bayangkan dia dibaringkan di situ, lepas tu diletakkan pula batu di dadanya kan. Diseksa begitu sekali oleh orang Quraisy yang tak nak terima Islam. Apa yang Bilal sebut?
Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Allah itu satu, Allah tu Maha Esa. Betapa kuatnya tu kan. Semua orang tak nak sembah berhala dah ketika itu. Maksudnya dah ada yang memeluk Islam. Okey, yang ketiga, akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Akhlak mulia ni maksudnya pada zaman Nabi kan. Pada zaman Quraisy, apa yang kamu tahu tentang zaman Quraisy dulu? Apa yang mereka buat? Zaman-zaman jahiliah, perkara jahiliah yang mereka buat. Pernah dengar? Rasa macam pernah belajar tahun 2 kan? Siapa boleh ingat lagi? Eh? Dia sembah berhala. Lagi? Sembah berhala dan Minum? arak Minum arak. Bunuh anak puan. bunuh anak perempuan. Itu kan sifat-sifat orang jahiliah ketika itu. Berjudi, minum arak, bunuh anak perempuan, berzina dan sebagainya. Itu adalah sifat-sifat yang buruk kan. Tapi bila datangnya Islam, Islam angkat segala keburukan tu gantikan dengan perkara baik. Jadi banyaklah akhlak-akhlak yang mulia yang boleh diamalkan dalam Islam. Maksudnya yang bila datang Islam, akhlak mulia pun dipraktiskan. Maksudnya amalan-amalan jahiliah dihapuskan ketika itulah, maksudnya dah kembali kepada lebih baik lah. Tapi kalau kita tengok sekarang apa jadi? Apa jadi pada kita punya umat kita ni? Kembali pada zaman jahiliah, betul tak? Total. Banyak orang tak solat, banyak orang tak minum arak, banyak orang buat jahat, bunuh, zina, buang anak sebagainya kan. Itu semua perkara-perkara amalan-amalan yang telah dilakukan pada zaman sebelum Islam sampai. Bayangkan sekarang ni pun ada lagi, walaupun Islam tu dah sampai tapi ada lagi yang buat. Maksudnya kita dah kembalilah semula pada zaman jahiliah tu sebab kita tak amalkan Islam secara menyeluruh kan. Itu yang terjadi. Sebab tu kita tak boleh tinggalkan Islam. Sebab Islam ni cara hidup. Cara hidup kita. Nak jadi baik, kena amalkan Islam dengan sebaiknya. Okey, yang nombor 4 tadi apa? Amalan jahiliah seperti menilik nasib. Tahu menilik nasib? Tahu menilik nasib? Apa tu menilik nasib tu? Haziq? Tahu tak menilik nasib? Pak Is tahu? Tak tahu? Okey, menilik nasib ni macam ni. Kamu kalau contoh kan menilik nasib ni, contoh kita nak tahu apa yang terjadi pada kita akan datang. Adakah saya akan menjadi seorang yang kaya atau saya akan menjadi seorang yang hebat? Kita tilik nasib lah kata. Atau saya akan menjadi seorang polis. Dia kata tulis ke apa ke, kata awak akan jadi seorang yang hebat, awak akan jadi seperti ini. Itu menilik Awak akan menjadi wartawan. Tak boleh. Menilik nasib ni kita tak tahu. Hanya Allah je tahu apa yang jadi pada kita. Tapi kita boleh tahulah kalau kita nak jadi orang yang hebat pada masa akan datang, apa perlu kita buat? Haziq dengan Faiz. Belajar bersungguh-sungguh. Belajar bersungguh-sungguh. Apa lagi? Berbakti pada ibu bapa, buat baik dengan mak ayah. Jadi kita akan boleh jadi orang hebat, belajar betul-betul. Kalau kita tak belajar betul-betul, boleh tak kita jadi orang yang hebat? Maksudnya kita nak jadi orang kaya ke, orang berjawatan ke, semua melalui dengan sikap. Masa sikap kita ni, kita tak perlu nak tilik nasib. Sebab kalau tilik nasib ni, dia jadi macam kita percaya, rupanya akan datang kita akan jadi orang yang kaya contohnya, orang kaya. Tapi kita sekarang tak buat apa-apa. Sebab yakin kita akan jadi orang kaya. Mana boleh macam tu. Kalau nak jadi orang kaya, dia kena usaha sungguh-sungguh kan, cari duit, membanting tulang sebagainya, baru boleh dapat hasil dia kan, betul tak? Betul. Gitulah. Okey, akhir sekali macam mana cara nak meneladani sifat Nabi tu? Katakan kita menyampaikan apa yang perlu contoh Haziq dengan
Haziq dengan Faiz. Lepas kita dah tahu menyampaikan tu maksud kita kena sampaikan, apa yang boleh kita buat? Apa tu? Kita boleh meneladani sifat tabligh Nabi Muhammad dengan cara menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Maksudnya kat sini kalau kita Nabi Muhammad SAW, kalau cara kita nak ikut sifat nak tabligh ni, maksudnya adalah kita sampaikan ilmu bermanfaat pada orang lain. Contohnya Haziq ajar Faiz matematik, Faiz ajar Haziq sains, contohlah. Maksudnya kita menyampaikan perkara yang bermanfaat, bukan perkara yang tidak bermanfaat ya. Bermanfaat ni perkara yang mendatangkan faedah. Okey, apa-apalah perkara yang mendatangkan faedah, Faiz dengan Haziq sampai kepada kawan-kawan yang lain. Contohnya kita belajar hari ni kan, ada kawan tak datang kan. Mungkin Faiz dengan Haziq boleh cerita balik pada kawan-kawan apakah yang dikatakan dengan tabligh tu, apa yang menyampaikan, bagi tahu kisah Nabi dan sebagainya. Boleh? Boleh. Boleh ke? Boleh. Ya, Ustazah nak share. Okey, Ustazah nanti Ustazah akan bagi link ni pada ada dalam grup kan? Ustazah ada bagi dalam grup juga quizzes. Nanti kamu tekan link quizzes ni untuk kamu jawab. Nanti bagi tahu je lah maklum pada Ustazah je dah siap jawab, boleh? Ada dalam grup kelas 3 gamar tu. Ustazah ada post sekali kan, link atas tu, link bawah tu ada yang link yang ni lah latihan pengukuhan tu. Kamu klik je link tu, lepas tu kamu jawab soalan dia secara online. Boleh? Boleh. Okey, bagi tahu je Ustazah kalau dah siap. Okey, sebelum habis kamu nak tengok video. Okey, itu saja pengajaran kita pada hari ni. Kalau kamu nak tengok tu, kita tengok sekejap Ustazah akan share. Apa yang terjadi sikit lah. Nanti kamu boleh tengok lah kat rumah. Mengalah kerana cinta kamu, menang harus luka. Dengan cara apa lagi kamu gunakan hati, haruskan diriku hati agar ku bisa aku tak enak aku Okay, sekejap Ustazah share yang ni. Ustazah tutup slide ni. Last lah, kamu nak tahu dakwah secara taif tu macam mana, Ustazah share lah sikit. Banyak sebenarnya kat YouTube, kamu boleh cari kalau nak tengok lah. Penari nampak? meletup Adalah semua Nabi taif ketika itu. Diceritakan macam mana ni. Tak kala hilangnya dua insan kesayangan Rasulullah, iaitu bapa saudaranya Abu Talib dan isterinya yang tercinta Khadijah. Baginda berasa sungguh sedih. Lalu baginda mengambil keputusan untuk keluar dari Makkah karena teruknya layanan Quraisy kepada baginda. Maka baginda pergi ke Taif dengan harapan mudah-mudahan penduduk Taif akan menerima baginda. Ini adalah Kaabah, okey? Ketika sampainya di sana, baginda terus menjalankan misi dakwah. Tetapi sedihnya, selama lebih 10 hari Nabi di sana
harapan ingin dan kesedihan hilang begitu saja. Masyarakat di sana juga melayan baginda dengan hina sekali. Ajakan yang disangka akan diterima ditolak mentah-mentah. Sudahlah tidak diterima, dicaci, dikeji oleh sekalian penduduk. Bukan itu sahaja, ketika remuknya hati baginda dihujani dengan batu. Melihat keadaan itu, saya terus cuba untuk melindungi baginda, namun cubaan itu sia-sia saja. Dia membasahi kaki baginda, cuma tubi sedikit pun kasihan pada baginda. Ada di kalangan mereka. Assalamualaikum Ram. Habis engkau dari sini, pergilah kemana sahaja engkau mampu. Namun tabahnya baginda sedikit pun tidak dipandas dengan celaan. Dengan bilangan air mata basahi pipi, Nabi menedah tangan berdoa kepada Allah. المستضعفين وأنت إلى مدن ملكته أمري إن لم يكن بك عدو علي فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع من أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي سخطك أو ينزل عني عذابك لك العتبى لا حول ولا قوة إلا بك. Okey. Boleh. Okey, apa yang itu adalah kesimpulan daripada pembelajaran kita kan. Lagi Ustazah tunjuk video tu. Tadi Ustazah ada cerita tentang Taif. Itulah yang terjadi pada Taif. Sedih tak kalau kamu tengok orang Nabi dibaling macam kan. Jadi Ustazah harap Haziq dengan Faiz dapatlah mengambil pengajaran yang baik. Maksudnya kalau sifat tabligh ni kita kena contohi, sampaikan perkara-perkara baik. Okey, boleh? Boleh? Boleh insya-Allah. Nanti jawab soalan tu Ustazah nak tengok macam mana okey ke tak. Okey, boleh? Nanti update je dalam grup. Mesej Ustazah, okey? Boleh? Boleh Haziq dengan siapa Faiz? Boleh. Pening kepala ke tu? Okey. Itu saja kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Okey.